kita telah mempelajari topik aggregate supply, aggregate demand ataupun aggregate expenditure. Seterusnya kita akan masuk topik baru iaitu multiplier ataupun peganda. Okay, so saya akan kongsi skrin. Okay. Okay, so first, definition for multiplier. Multiplier is the amount by which a change in autonomous expenditure is magnified or multiplied to determine the change in equilibrium expenditure and real GDP. Okay, dengan bahasa mudah dia. Okay, kita ingin mengira rasio perubahan Y ataupun perubahan real GDP ya yang berlaku akibat daripada ataupun kesan daripada perubahan AD ataupun kesan daripada perubahan AE ya, aggregate demand ataupun aggregate expenditure. Okey. Yes, dengan bahasa kasar dia, kita tahu sebarang perubahan dalam real GDP kita ya akan berubah apabila AE kita berubah. AE kita apa? Ingat ya, national income kita Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X tolak M ya. Itu yang membentuk teluk AE kita, teluk aggregate expenditure kita. Okey, jadi sebarang perubahan yang berlaku pada I, pada G ya, akan mengubah atau akan menyebabkan teluk AE kita beralih, akan menyebabkan teluk bergerak. Okey, sebagai contoh, jika berlaku pertambahan dalam investment, I bertambah. Jadi, teluk AE akan naik ke atas. Okey, dia menyebabkan berlaku juga perubahan dalam real income kita. Ya. Jadi, jika berlaku pertambahan dalam investment dalam I, maka Y juga akan bertambah. Persoalannya bertambah banyak mana? Yes, ya. Itu fungsi peganda. Kita nak mengukur kadar perubahan tersebut. Okey. Dalam fungsi C, consumption kita ya, amat berkait rapat dengan tax. Yes, jangan lupa tax akan menyebabkan consumption kita jatuh. Jadi di sini jika ada pertambahan tax, consumption kita jatuh, C jatuh, menyebabkan teluk AE kita turun. Ya? Sekaligus Y akan berkurang. Persoalannya, berkurang berapa banyak? Yes, itu fungsi peganda. Jadi, untuk mengetahui nilai peganda, ya, formula peganda adalah 1/1 tolak MPC. Okay. Itu formula asas untuk peganda. Kita nak cari berapa kali ganda dia berubah. Ya, jadi formula dia adalah 1/1 tolak MPC. Maksudnya di sini, yes, MPC adalah value yang penting. Kita kena tahu berapa jumlah MPC. Ya. MPC ataupun marginal propensity to consume akan mempengaruhi bentuk keluk AE kita. Maksudnya kadar keceronan keluk AE kita dipengaruhi oleh MPC. Ya, jadi kita ada dua
dua cara untuk mengenal pasti jumlah MPC kita. Cara yang pertama dengan menggunakan formula C, formula consumption kita. Sebagai contoh di sini kita ada formula consumption kita sama dengan 200 tambah 0.75Y. Ya. Dalam ekonomi 3 sektor, 4 sektor itu merujuk kepada pendapatan. Y itu adalah pendapatan. Manakala dalam ekonomi 2 sektor, C sama dengan 200 tambah 0.75 YD. Ya. Juga YD membawa maksud Y. Cuma dalam ekonomi 2 sektor, ya, kita tak ada value untuk tax. Jadi Y kita adalah YD, iaitu YD kita disposable income, pendapatan boleh guna, bukan pendapatan sahaja ya. Okey, jadi dekat sini kita ada elemen 200 tambah 0.75Y. 200 satu elemen, 0.75 satu elemen lagi, dan Y satu elemen. Itu dalam fungsi C. Jadi apa itu 200? 200 itu adalah A. Ya. A itu apa? A itu adalah autonomous consumption, iaitu jumlah perbelanjaan autonomi, perbelanjaan wajib, ya, perbelanjaan yang tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur lain seperti kenaikan harga, kenaikan pendapatan dan sebagainya lah. Okey, maksudnya 200 itu adalah jumlah perbelanjaan wajib kekal. Okey, B 0.75 itu adalah B. Apa itu B? B adalah MPC. Yes, okey. Kita dah jumpa nilai MPC dalam formula consumption. Ya, nilai MPC di sini adalah 0.75. Ya, YD itu apa? YD itu Y. Okey. Ya, kena ingat dekat sini kalau kita diberi formula untuk consumption sama dengan C sama dengan 200 tambah 0.4 YD, ya, maksudnya 0.4 itu adalah MPC. Okey, itu kaedah pertama. Kaedah kedua, ya, kita boleh tengok kepada situasi keluk itu sendiri. Ya. Contoh di sini, formula untuk MPC adalah perubahan C bahagi perubahan Y. Okey, so bila diberi situasi, disposable income increases by 2 trillion, consumption expenditure increases by 1.5 trillion. Ya? Perubahan C adalah 2 trilion, ya. Disposable income adalah YD. Yes. Perubahan Y adalah 2 trilion, perubahan C adalah 1.5 trilion. Jadi kita masukkan dalam formula MPC tersebut. 1.5 bahagi dengan 2 kita dapat 0.75. Itu value MPC. Ingat ya, ini hanya value MPC, bukan peganda lagi. Ya, seperti mana saya beritahu tadi, untuk cari peganda kita kena tahu MPC sebab dalam nilai formula peganda dia ada MPC. Okey. Okey, so saya drawkan sedikit di sini, ya. Ada di bawah ke? Oh, tak ada. Okey. Jadi nilai peganda, ya, multiplier ataupun kita simbolkan dia sebagai K, ya, adalah 1 bahagi 1 tolak MPC. Ini adalah formula peganda, ya. 1 tolak MPC adalah MPS. Kenapa kita sebut MPS? Sebab formula asas kita tahu MPC bila kita tambah dengan MPS kita dapat 1. Ya. Jadi berapa MPS? MPS adalah 1 tolak MPC. Maksudnya dekat sini value ni sebenarnya
1 tolak MPC ni adalah MPS. Jadi multiplier juga boleh guna formula 1 bahagi MPS ikut mana yang disukai lah. Ya, mana yang you rasa mudah lah. Tapi sekarang kita ada value untuk MPC. Jadi kita guna, yes, perubahan akan berubah berapa kali ganda. So K sama dengan 1 bahagi 1 tolak 0.75. Ya, kita dapat value dia 1 bahagi 0.25 ataupun 4. Yes, kita dapat value peganda kita adalah 4. Yes, okey. Jadi persoalan seterusnya yang akan timbul adalah, yes, kita tahu berlaku perubahan AE tadi. Betul ya? Berlaku perubahan AE tadi diakibatkan oleh I berubah ataupun G berubah ataupun C sendiri berubah disebabkan adanya tax. Ya, maksudnya secara normalnya kita akan ada 3 jenis peganda, iaitu peganda untuk investment, peganda untuk G, government expenditure, dan juga peganda untuk tax kita yang akan mempengaruhi C kita, consumption kita. Okey. Jadi, yes, ini formula, okey, perubahan multiplier ya untuk investment multiplier. Kita simbolkan sebagai KI, I itu investment. Government expenditure multiplier kita simbolkan sebagai KG, di mana G itu government expenditure lah. Ya. Tax multiplier KT. T itu adalah tax. Jadi formula dia perubahan Y perlu bahagi dengan perubahan elemen yang berubah itu. Ya. Perubahan Y berada di atas dalam formula. Ya. Contohnya adalah, okey, kita ambil investment multiplier. Okey. Investment multiplier perubahan Y bahagi perubahan I. Ya. Dan soalan dia akan bagi 2 elemen je. Okey. Ataupun perubahan I bertambah ya 200. Berapa perubahan Y bila peganda ini adalah berapa kali? 4. 0.75 kan? Okey, 4. So, apa kita dapat? 4 sama dengan perubahan Y bahagi dengan 200. Maksudnya 4 darab dengan 200 bersamaan dengan perubahan Y. So, perubahan Y kita adalah 800. Okey. Maksudnya dekat sini dari segi gambar rajah kita boleh buat, okey, ini adalah garis 45 darjah, ini adalah AE kita, ya. AE kita AE yang asal. Okey, AE yang asal. Okey. Kita sebut dia sebagai Y di sinilah real GDP. Ya, real GDP kita pada Y. Okey. Jadi dia kata dekat sini, bila I bertambah 200, ya, AE yang baru bertambah. Okey. Bertambah dekat sini 200 untuk investment. Jadi dekat sini, berapa Y yang baru? Perubahan Y adalah sebanyak 800. Yes, ya. So, Y yang ini, yang baru ini kita perlu tambah dengan 800 lah. Kalau Y yang asal ni 1000, Y yang baru itu adalah 1800 lah. Okey? Menunjukkan pertambahan 200 dalam AE akan menyebabkan pertambahan 800 dalam Y kita. Ya, itu contoh saya bagi kepada contoh untuk investment multiplier. Ya, konsep yang sama juga boleh diguna pakai untuk government expenditure multiplier dan juga tax multiplier. Okey, so kena ingat situasi dia ya. Kita sekurang-kurangnya ada 2 step untuk mengira multiplier. Okey. Yang pertama, kita kena tahu berapa amount K tersebut. Okey.
dengan berdasarkan MPC. Yes. Macam tadi MPC kita 0.75. Jadi kita tahu value K kita adalah 4. Ya, itu asasnya. K kita adalah 4. Hasil daripada pengiraan MPC. Okey. Apabila kita dah dapat value K tersebut, baru kita boleh selesaikan sebarang perubahan tadi. Ya, perubahan I ke, so kita guna formula KI. Kalau berlaku perubahan G, kita nak tahu berapa perubahan Y, kita guna formula KG. Okey. Asas dia adalah sama sahaja. Okey, next. Kita pergi kepada contoh pertama soalan dia. Jika MPC adalah 0.6, yes, kita proses dahulu MPC dia 0.6. Berapa peganda dia? Okey. Perlu cari peganda ke? Kita lihat dahulu. Consumption increase, ya, ini perubahan C, increase 6 million. What is the change in real GDP? Change dalam Y kita berapa? Oh, maksudnya dia tak perlukan peganda dekat sini. Kita tak ada perubahan I, kita tak ada perubahan G, kita tak ada perubahan T. Maksudnya dekat sini dia inginkan kita menggunakan formula MPC. Yes. Apa itu formula MPC? Tadi saya bagi perubahan C bahagi dengan perubahan Y. Yes. MPC berapa? MPC 0.6. Dalam soalan ada 0.6. Perubahan C adalah 6. So, berapa Y ataupun kita sebut sebagai real GDP kita. So, kita buat apa yang patutlah. Perubahan Y sama dengan 6 bahagi 0.6. Kita dapat 10. Ya. Value kita positif, maksudnya increase. Ya. Kalau kita dapat value negatif, dia decrease, jatuh. Sekarang kita dapat value dia positif, jadi dia increase. Jawapannya sama ada C dengan D sahaja sebab value dia positif. Kita dapat berapa tadi? RM10. Yes. So jawapan dia adalah C. Increases by 10 million. Okay. Now we go to second question. Okay. Kita baca soalan dia. If an increases of 100 million in investment. Okey, kita tahu berlaku perubahan I sebanyak 100 million. Okey, generate an increase of real GDP. Maksudnya apa ni? Perubahan Y. Real GDP tu Y ya. Sebanyak berapa? Sebanyak 500. So the multiplier is, dia ada tanya MPC tak? Ada kan? So dekat sini, formula apa yang kita ada? Formula apa? Boleh cari. Yes, formula dia adalah peganda investment, ya. Peganda investment apa dia? Perubahan Y bahagi dengan perubahan I. Yes, perubahan Y berapa? 500. Perubahan I berapa? Masukkan yang kita buat tadi, 100. So dapat 5. Yes, jawapannya adalah D. See? Tak adalah susah sangat kan. Ingat formula because dalam soalan final exam you tidak diberikan formula. Okay. Alright, next we go to question 3. A firm, the last question, okay. A firm spend an additional 150 million on investment project additional. Maksudnya ada perubahan dekat sini. Perubahan apa? Investment. So perubahan I sebanyak 150. Okay, in tahun berapa-berapa tu ikutlah. Okay. How will this impact the national income if the multiplier is 2? Yes, dia bagi K dekat sini. K tu apa? KI lah. Ya. Pegandanya adalah 2. So, dia nak tahu impact on national income. Dia nak tahu Y apa jadi. Okey. Lagi sekali. KI ya. Dia jadi KI lah. Peganda seperti kita pasal investment. Perubahan Y bahagi perubahan I.
So KI kita adalah 2 berganda kita. Perubahan Y dia suruh cari. Perubahan I kita 150. So berapa perubahan Y? Kita buatlah apa yang patut. Bagi jadi darablah. So kita alih ke belah sana. So perubahan Y kita sebanyak 300. Cari nilai positif ya, positif increase, so semua increase, maksudnya semua ada potensi jadi jawapan, tapi daripada hasil pengiraan kita value adalah 300. So jawapan dia adalah B. Yes. So itu fungsi berganda. Saya harap faham. Okay, so itu saja untuk topik kali ini, multiplier berganda. Okay. The end. Thank you. So jika ada sebarang pertanyaan, ya nanti boleh. Wait, I stop sharing. Okay, jika ada sebarang pertanyaan, nanti jangan lupa tanya saya dalam kelas. Okay, saya harap semua mudah faham ya. Dengan syarat lepas ni jangan lupa buat latihan, buat kira-kira sikit. Okay, so thank you. Jumpa lagi next time. Bye.